Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pelajar sains tingkatan 5. Okay, so hari ini kita akan sambung mengenai subtopik yang ketiga di dalam bab 5, iaitu alkohol. So, apa tu alkohol? So, kamu dah belajar sebelum ni mengenai hidrokarbon dan bukan hidrokarbon. So, alkohol adalah sejenis yang bukan hidrokarbon. Dia adalah hidrokarbon. Tapi hidrokarbon yang ada unsur karbon, hidrogen dan oksigen. So dia bukanlah hidrokarbon semata. Dia adalah non hidrokarbon sebab dia ada oksigen dekat sini. Sebab dia ada oksigen. So unsur yang ada dekat dalam ni adalah karbon, hidrogen dan oksigen. So, oksigen, macam mana oksigen ni dihasilkan? Oksigen ni dihasilkan melalui proses penapaian. Penapaian itu maksudnya fermentation. Fermentation, penapaian daripada mana? Daripada tindakan yeast. Kamu tindakkan dengan glukosa. Glukosa ni sejenis gula. Ataupun kanji. Contohnya macam gula ke, anggur, apple, tebu, beras, gandum, ubi, barley. Benda ini semua, makanan ini semua mempunyai kanji ataupun glukosa di dalam makanan tersebut. So dia sesuai untuk dilakukan untuk menghasilkan alkohol. Kemudian kita tengok kepada proses penyediaan alkohol. So alkohol, macam mana alkohol disediakan? Alkohol ini disediakan dalam proses penapaian tadi. Dia menggunakan enzim yang dinamakan enzim zymase. Soalan yang akan selalu ditanya adalah enzim. Apakah nama enzim? So enzim tersebut adalah enzim zymase, iaitu enzim yang dekat dalam yeast. So di sini yang tadi sumber kita iaitu glukosa. Glukosa ini akan bertukar menjadi etanol apabila diletakkan yeast, iaitu satu enzim. Dalam tu ada enzim namanya zymase untuk menghasilkan etanol dan karbon dioksida. So etanol dekat sini adalah sejenis alkohol. Dia adalah alkohol. Kemudian ini akan kita buat, kalau sempatlah kita buat. Ini adalah proses penapaian daripada alkohol. So dekat sini, kalau kamu tengok, dekat sini kita ada 3 susunan radas. Macam mana kita akan buat? Yang pertama, kita akan pakai larutan gula. Benda ni kita akan buat penapaian, larutan gula kita campur dengan yeast. Yang kedua, kita campurkan roti. Yeast dengan air suling. So, macam mana alkohol boleh terhasil pula. Ketiga, iaitu melalui campuran pisang. Pisang pun kita boleh masukkan juga untuk buat fermentation. Kita tambahkan yeast dengan air suling. So, nanti bahan yang kita akan dapat, bila air kapur ni dah bertukar menjadi keruh, bermaksud gas karbon dioksida sudah dibebaskan. So, itu bermaksud alkohol telah dihasilkan. So, alkohol yang dihasilkan nanti, kita akan buat proses penyulingan. So, ini adalah proses penyulingan. Bagaimana kita proses penyulingan? Hasil yang kita fermentation tadi, masukkan ke dalam ni. So, kita akan set up benda ini dan ini adalah hasil sulingan dia. So, kita akan dapat the pure alcohol at here. Alkohol kita akan dapat dekat sini. Kemudian nanti kita akan tengok bagaimana pemerhatian kamu pada awal eksperimen dan pada akhir eksperimen. So, kemudian, adakah kamu tahu apakah sifat fizik dan sifat kimia untuk sesuatu alkohol? Pertama sekali kita tengok sifat fizik. Sifat fizik untuk alkohol, yang pertama dia tidak berwarna. So yang ini, nota yang ini kamu boleh buat dalam bentuk mind map. Sifat fizik. Contohnya macam ini, buatlah. Sifat fizik alkohol. Buat. Buatlah 1, 2, 3, 4, 5. So ada 5. Ada 5 sifat dia. So bakallah. Tidak berwarna.
cecair pada suhu bilik. Okey, dia ada bau yang tersendiri. Takat didih yang meningkat. Okey, bila atom pun meningkat. Keterlarutan dalam air dia akan berkurang sebab dia adalah sejenis organik. Okey, apabila bilangan atom karbon meningkat. So, keterlarutan air akan berkurang. Maksudnya dia tidak akan larut dalam air apabila bilangan karbon itu akan meningkat. Okey, sini kita akan buat aktiviti untuk mengkaji sifat-sifat fizikal. Okey, tindak balas pembakaran dan tindak balas pengesteran bagi alkohol. So, yang ini kita akan buat dalam banyak benda yang kita kena buat naik cuti nanti. Okey, yang ini bagaimana kita nak buatkan ester. Okey, tahu tak ester tu apa? Ester tu nanti kita akan belajar lah. Ester tu adalah satu benda yang bawa wangi, fruity smell. Okey, yang mana dia terhasil daripada apabila kamu campurkan alkohol dengan asid etanoik. Okey, alkohol campur asid etanoik. So, dekat sini kamu akan dapat etil etanuat. Okey, iaitu ini adalah sejenis alkohol. Okey, dia adalah sejenis alkohol. Okey. Kemudian, okey, kita akan melihat sifat fizik dan tindak balas pembakaran. Nyalaan dia macam mana? Perubahan pada air kapur ada ke? Perubahan pada kertas kobat klorida kontang ada ke? So, kita akan tengok. Dan tindak balas pengesteran pula, kita akan lihat bagaimana bau dia. Okey, bagaimana keterlarutan hasil dalam air. Okey. Faham ke Fahim? Okey ke? Syam, Chandresh, 3 orang saja hari ni. Faham ke Syam? Syam kenapa tak dengar suara? Baru bangun tidur ke Syam? Allah Akbar. Budak-budak ni. Okey, kegunaan alkohol dalam kehidupan seharian. Okey, yang pertama, kegunaan alkohol adalah untuk sebagai bahan api. So, ini pun kamu boleh buat mind map. Kamu buat bulat kegunaan alkohol dalam kehidupan harian. Pertama, bahan api. Okey, bahan api yang baik kerana sebahagian karbon organik ini mudah terbakar. Okey, dia adalah mudah terbakar. Cikgu nak tulis ke yang nyata bawah-bawah ni? Tak payah. Kamu hanya buat kegunaan alkohol. Yang pertama, bahan api, perubatan, kosmetik. Itu saja ya. Explanation tak payah. Okey, nyalaan yang berwarna biru dan pembakarannya lengkap, okey, serta bersih tanpa jelaga. Contohnya alkohol digunakan sebagai bahan api bayu untuk kenderaan bermotor. Okey, kemudian adalah perubatan. Macam mana nak buat perubatan dalam alkohol? Okey, kita guna sebagai antiseptik dan disinfektan. Okey, untuk apa? Okay, untuk kita bunuh mikroorganisma, okey. Sebagai pelarut bagi berbagai jenis ubat. Kemudian kosmetik. Okay, kosmetik. Sebab itu pelbagai minyak wangi digunakan daripada alkohol, lotion dan gincu. Okay, kemudian adalah industri. So, dalam industri, okay, oleh sebab sifat dia yang larut kepada bahan organik, so dia akan digunakan sebagai cecair pencuci dan makanan. Okay, alkohol juga merupakan bahan tindak balas. Okay, bahan tindak balas dalam pembentukan ester yang digunakan dalam industri pemprosesan makanan. Okay, industri pemprosesan makanan, kosmetik, cat dan sebagainya. Okay, so ini merupakan sejenis alkohol yang digunakan dalam anti beku dalam industri. Okay, sekejap. Okay, kita sambung. Okay, so kegunaan untuk alkohol dalam kehidupan seharian. Yang pertama sebagai bahan api, kedua sebagai perubatan, kosmetik dan industri. So, ini adalah kegunaan alkohol. Okay, kemudian kita lihat kepada kesan pengambilan alkohol. So, kadang-kadang kita kalau tengok kan, orang yang non-Muslim dia akan minum alkohol. Betul ke Chandresh? You minum alkohol ke? Bila minum alkohol, bir, tiger yang itu semua secara berlebihan, dia akan menyebabkan ketagihan. Ketagihan alkohol. Sebab itu dalam Islam tidak haram bagi kamu untuk menyentuh alkohol ini. Sebab apa? Sebab dia akan menimbulkan masalah sosial dalam keluarga. Selain daripada itu masalah sosial dalam keluarga, dia akan mengganggu ketenteraman masyarakat. Contohnya macam jenayah.
Okay, orang yang ambil alkohol ni secara berlebihan, okay, dia akan jadi mabuk. Okay, dia akan menjadi mabuk. Bila dia mabuk, dia tak dapat nak berfikir dengan baik. That's why kenapa kalau kamu dengar berita-berita mengenai orang mabuk, langgar orang, langgar kenderaan yang lain, memandu di melawan arus, itu adalah disebabkan mabuk. Okay, dia akan membuatkan pemanduan secara berbahaya. Perkaduhan. Okay, kalau ibu mengandung pula yang minum alkohol ni, dia akan menyebabkan kecacatan pada bayi. Yang mana bayi tersebut akan terkena sindrom fetal alkohol. Sindrom fetal alkohol. Okay, bayi yang terkena ni kemungkinan, okay, kalau ibu yang minum alkohol ni, kemungkinan anak yang dilahirkan ini, okay, kemungkinan kepala ke otak dia mungkin akan bersaiz kecil. Muka dia tak normal dan pertumbuhan akan terbantut. Okay, selain daripada itu, ini adalah kesan-kesan. Cikgu nak buat ke? Tak payah. Okay, kamu hanya buatkan sikit saja kesan dia. Kamu ambil sikit saja. Contoh, kalau otak, okay, kalau minum alkohol, okay, pada yang secara berlebihan, okay, dia akan mengganggu, dia akan merosakkan sel otak, koordinasi dan sistem saraf, yang mana akan menyebabkan keseimbangan badan akan terganggu. Mata akan kelihatan kabur. That's why kalau nampak kalau orang yang mabuk tu mata dia warna merah. That's why itu adalah ketagihan alkohol yang berlebihan. Okay, peparu. Okay, kadar pernafasan akan meningkat. Jantung. Okay, degupan jantung kamu juga akan meningkat. Tekanan darah tinggi. Perut. Kerengsangan pada dinding perut akan menyebabkan pendarahan dan ulcer. Hati, okay, kerosakan sel hati dia akan mati dan mengeras, okay, iaitu sirosis hati, kanser hati. Ginjal, okay, di sini kerosakan ginjal, okay, akibat terlalu aktif menyingkirkan bahan buangan, okay, sebab itu ginjal ni macam penapis dah dekat badan kamu, dia akan menapis segala segala apa yang kamu minum, okay, apa yang kamu makan dia akan tapis. Okay, sebelum dijadikan air kencing. Okay, so bila ginjal kamu dah aktif bekerja, so dia akan menyebabkan kerosakan ginjal. Okay, kemudian pundi kencing. So pembuangan air kencing yang lebih geram. Okay, ini adalah kesan-kesan, okay, kepada organ-organ badan, okay, sekiranya minum alkohol, mengambil alkohol secara berlebihan. Okay, that's why sila, okay, tolonglah, okay, jauhkan, okay, daripada pengambilan alkohol. Sekiranya if once kamu sudah ambil, kamu akan ketagih. Macam juga dadah. Dadah pun kalau once kamu ambil, kamu akan ketagihan. Okay. Kemudian, okay, itu sahaja yang kita belajar hari ni sebenarnya. Okay, so kita tengok praktis formatif untuk 5.3. Okay, Fahim, boleh jawab soalan saya tak? Apakah alkohol? Apakah alkohol? Atas sekali tadi, Fahim. Nampak tak? Alkohol. Apa maksud alkohol? Yang depan sekali, mula-mula kita belajar tadi. Sebatian karbon organik yang mengandungi unsur karbon. Lagi? Hidrogen dan oksigen dekat bahagian dalam. Oh, sebatian karbon dia ada karbon, hidrogen dan oksigen. Oksigen. So, bagaimana alkohol disediakan, Fahim? Melalui apa? Penyampaian. Good. Proses penyampaian. Okay. So, nanti kamu boleh cakap lah. Yang mana kamu gunakan dengan tindakan yeast. Okay. Yang mana glukosa, bagilah satu glukosa. Kamu akan letakkan enzim namanya zymase. Iaitu dalam yeast. Okay. Kemudian dia akan jadi alkohol iaitu etanol dengan gas karbon dioksida. Pandai. Okay. Apa tujuan? Okay, apa tujuan kita nak buat penyulingan? Tadi cikgu ada cakap. Apa tujuan kita nak buat distillation dalam penyediaan alkohol? Apa gunanya? Sebab, tahu tak? Sebab kita nak mengasingkan etanol. Okay, tulis ya, nanti tak dapat nak jawab. Daripada campuran hasil penyampaian.
glukosa. Mengasingkan etanol daripada campuran hasil penampaian glukosa. Okey, nyatakan dua kegunaan alkohol. Fahim? Apa kegunaan alkohol? Yang pertama. Ada tadi, muka surat berapa tadi? Yang pertama. Dalam Bahan api. bahan api. Ada sulat suara dia. Ingat tadi tak ada, Hisham. Astaghfirullahaladzim, Hisham. Kau bangun ke, Hisham? Satu lagi, Hisham. Macam tu lah. Yang kedua, apa kegunaan alkohol? Satu lagi. Perubatan. Perubatan. Dalam perubatan tu nak buat apa? Antiseptik. Septik. Ya. Okey, mengapakah memandu dalam keadaan mabuk disebabkan oleh pengambilan alkohol secara berlebihan adalah suatu kesalahan? Kenapa? Confirm lah dia akan Boleh sebabkan menyebabkan kemalangan. akan sebabkan kemalangan. Bila dia kemalangan confirm. Okey, 50-50 ataupun kemungkinan dia boleh dapat kematian. Kemudian selain daripada dia yang mati, siapa yang dia dapat membahayakan apa? Bahaya. Ya, membahayakan pengguna jalan raya yang lain. Sebab itu jangan susahkan orang. Kau nak mati, kau mati seorang. Betul ke? Fahim? Kalau kau nak mati, kau mati seorang. Jangan nak susahkan orang lain. Itulah saya tak suka. Kalau saya bawa kereta je, saya paling tak suka kalau orang lain yang boleh menyebabkan kematian orang lain. Hai Haziq, baru sampai Haziq. Tapi mati seorang nanti bobo datang susah. Tak ada masalah. Kubur lain-lain. Ya tak? Ya. Okey. Haziq, cikgu dah habis dah ajar Haziq. Haziq baru masuk Haziq. Tak apa Haziq, kita tengok buku kerja. Semua orang tengok buku kerja pula. So ini cikgu dah siapkan untuk 5.3. Okay, kita tengok buku kerja. Okay, kejap ya. Cikgu tunjukkan buku kerja. Baru bangun. Tak apalah, asalkan kamu masuk. So, kita dah belajar tadi mengenai alkohol. Okay, Haziq. So, Haziq tengok pula buku kerja. Muka surat berapa, Fahim? Surat 62. Betul? 61 kita dah buat, 62. So yang 62 ni adalah penyulayunan alkohol. So sekejap ya, cikgu present sekejap. Okay. Haziq punya mic tak boleh on Okey, yang ini adalah buku kerja. So 4 daripada 21. Pelajar hari ni tak datang. Selalunya Yan Muncin ni dia masuk kelas saya. Kenapa hari ni dia tak masuk? Sejak minggu lepas. Okey, kita tengok buku kerja. Okey, kita tengok buku kerja. Yang pertama ini eksperimen. So tak payahlah kita nak buat. Okey, nanti kita akan buat apa yang tadi yang ini yang cikgu cakap tadi. Okey, larutan glukosa jadi keruh, air kapur akan jadi keruh. Maksudnya ada gas karbon dioksida. Yang ini penyulingan. So, yang ini penyulingan. Hasil yang kamu akan dapat ni adalah benda yang tak berwarna. Okey, baunya seperti alkohol. Okey, dia punya takak didih adalah antara 78 hingga 80. Dia tak sampai 100. Okey, dia tak sampai 100. Okey, kemudian cikgu tak buka cikgu punya tu sekejap ya. Soalan yang seterusnya. Okey, so ini adalah sejenis alkohol iaitu etanol. So nanti kita akan buat. Okey, kemudian yang ini pun kita akan buat aktiviti yang ini. Ini adalah kaedah penampaian. Bolehlah kamu isi sikit. Okey, yang ini adalah proses penampaian. Yang ini kalau kamu nampak tadi ni adalah proses apa cikgu cakap tadi? Distillation. Distillation apa? Penyulingan. Okey, so nanti kamu akan buat soalan ini. Okey, yeast tadi ada enzim apa? Ada enzim namanya zymase. Okey, yang dapat menguraikan glukosa. Glukosa ni adalah satu sebatian yang besar sangat. So, kalau nak uraikan dia kena pakai enzim. Dia bukan sekadar dikompos seperti biasa. Tak ya. Okey, yang ini pun kita boleh buat glukosa. Okey, bila tindak balaskan yeast, dia akan dapat alkohol iaitu etanol dan gas karbon dioksida.
Okey, ini pula adalah contoh-contoh untuk menggantikan larutan glukosa. Asalkan dia ada kanji, asalkan dia ada gula. So, boleh glukosa, bolehlah kamu jadikan dia sebagai ganti sebagai glukosa. Okey. So, penapaian ialah proses yang kalau dia minta definisi secara operasi yang ini, kamu kena ambil apa RV kamu. Apa yang kamu RV kamu? RV kamu dekat sini air kapur tadi akan jadi warna keruh. So, penapaian ialah proses yang menyebabkan larutan glukosa ataupun air kapur menjadi keruh apabila diuji dengan air kapur contoh. Nombor 6. Nombor 6, carta alih langkah-langkah ini. Daripada glukosa, dia akan dipindahkan jadi alkohol dan jadi etanol. So, glukosa nak jadi alkohol adalah proses apa? Nak hasilkan alkohol. Proses penapaian. Okey. Alkohol nak jadi alkohol tulen, penyulingan. Okey. Kenapa dia kata etanol tu disulit keluar dalam aktiviti B? Okey, sebab takat didih etanol lebih rendah daripada air. Sebab tu tadi takat didih dia adalah antara 78 hingga 80. So, faham? Apa yang dalam alkohol? Ada unsur apa tadi yang kamu sebut tadi? Ada nitrogen ada ke? Gas karbon. Gas karbon. Ada. So, ada karbon, ada Hidrogen. hidrogen, lagi satu lagi Oksigen. oksigen. Okey, terima kasih Fahim. Okey, salah satu contoh lain untuk alkohol, contohnya metanol. Etanol yang ada perkataan ol. Itu adalah alkohol. So, etanol dapat disediakan melalui proses penapaian dan dapat ditulinkan melalui proses penyulingan. Yang ini nanti kamu boleh buatlah. Yang ini pun eksperimen nanti kamu akan buat. Yang ini adalah pengesteran, bau akan wangi, campuran tidak larut. So, ester yang akan terhasil. Yang ini B pula, bila kamu bakar alkohol, dia akan terbakar. Warna dia biru tanpa jelaga. Takat didih alkohol dia rendah. Alkohol ni mudah terbakar. Yang ini pula, etanol bila larutkan dalam air, dia tidak boleh. Etanol larut dalam air. Tapi dia kalau semakin banyak bilangan karbon, ketelarutan dia akan semakin kurang. Kemudian ini pun kamu akan belajar. Alkohol bila tidak balaskan dengan oksigen, ada dua sahaja benda yang akan kamu hasilkan, iaitu karbon dioksida dan air. So, apa nama prosesnya? Proses pengesteran. Yang ini pun kamu akan buat nanti. Alkohol tambahkan asid organik, dia akan dapat dua je. Ester dengan air. So, ciri lain untuk alkohol, dia mudah meruap, dia mudah terhakis. So, ini adalah kegunaan alkohol. Kamu cubalah tikkan mana yang kamu dapat jawapan. Kegunaan ester. Ester wangi tadi kan. So, sebagai minyak wangi lah. Dan perisa makanan. So, ini pula adalah kesan-kesan jika berlebihan. So, buatlah mana jawapan yang betul. Melalui buku teks. So, alkohol larut dalam air dan mudah terbakar dan pun tidak balas dengan asid organik. Itu sahaja untuk hari ini. Ada apa-apa masalah? Fahim? Ya? So far tak ada lah. Tak faham nanti saya tanya. Okey. So, ada apa masalah lagi? Chandra sudah hilang. Kata gabung dengan 5A1. Ya, tapi cikgu nak keluar jadi. Oh. Cikgu nak pergi sekolah, ada kerja. Kalau gabung dengan 5A1, 11.30 kau nak 11.30. 11.30 kau kan ada English. Dah habis lah. Dah habis English lah. English esok. Bukan kata pukul 11.30 ada English lah ni. Kami pagi. Hari ni pagi. Oh, hari ni pagi. Oh, sebabnya cikgu 11.30 cikgu tak ada. Cikgu sekejap lagi habis je kelas common ni, cikgu nak pergi sekolah kejap. Ada hal. So nanti cikgu nak gabung. Saya akan bagi video record ini je lah dekat budak 5A1. Okey, boleh? Boleh. Siapkan kerja ya. Kita jumpa lagi next time. Terima kasih sampai datang. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.